Kalau kita tanya balik, masa bila barang turun? Barang sentiasa akan naik. Bukan saya nak kata patut tak patut, itu benda yang tuan-tuan boleh fikir sendiri. Maka apa yang telah kita tahu akan tetap berlaku. Kalau tak naik sekarang, dia akan naik masa depan. Benda yang akan berlaku, ini dunia. Yang barang takkan naik-naik, yang kita akan dapat percuma semua satu. Apa dia? Akhirat. Syurga. Tapi ada harga yang tetap kita kena bayar, amal salih kita. Maka berbaloikah kalau kita nak susah hati pasal barang naik? Bukan saya kata kita tak perlu fikir, tak perlu merencana. Kita kena buat, itu usaha kita, ikhtiar kita untuk apa yang terbaik bagi dunia kita ini. Tapi jangan jadikan ia sebab untuk hilang apa yang dikatakan kebahagiaan dalam diri. Itu rugi besar. Pasal apa? Kita ada hidup yang namanya hidup dengan iman. Yang mana bila sebutkan hidup dengan iman, salah satu daripada perkara yang kita imani, rezeki kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita buat kerja kita, usaha kita, selebihnya itu Allah akan bagi. Nanti kalau betul-betul rezeki kita dah tak ada nanti, waktu itulah tuan-tuan pun jangan bimbang juga, sebab waktu itulah kita kata hayat kita akan berakhir. Habis. Maka selagi mana kita ada hayat di dunia, insya-Allah Allah akan kurniakan kita apa yang boleh kita suap di mulut kita bagi membina kehidupan kita. Allah akan berikan kepada kita rezeki yang mencukupkan kita daripada keperluan kita, dan Allah akan memudahkan urusan kita di dunia ini sampailah kita kembali kepada Allah. Yang lebih-lebih kita patut risau, iaitulah apa yang dikatakan keperluan-keperluan kita yang namanya keperluan akhirat. Bukanlah saya nak menafikan apa yang berlaku, tidak. Semua orang terkesan dengannya sikit ataupun banyak, tapi kita katakan inilah bagaimana kita berfikir untuk kita nak jadikan diri kita bahagia, jangan sampai tenggelam dalam duka cita yang tak diperlukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk yang ke-80 malam ni daripada kitab La Tahzan. Kata Dr. Abdullah Al-Qarni, sebelum tuan-tuan memilih untuk berduka cita, kata beliau, jangan berduka cita. Tolong jangan pilih untuk berduka cita. Kalau tuan-tuan ada yang datang, tapi saya lihat biasanya orang yang mari masjid ni semua orang gembira belaka biiznillah taala. Kalaupun sebelum dia mari dia susah hati, insya-Allah dia masuk masjid, dia akan dapat janji daripada Nabi, Allah akan berikan kepada dia sejuk hati, senang hati, tenang hati, itu dia akan dapat. Tapi katalah ada benda yang terbungkam dalam jiwa dia sekarang ni. Duduk dalam masjid, otaknya menerawang ke sana memikirkan masalah-masalah hidup dia yang mungkin banyak. Tetapi dalam dia nak merangka kehidupan yang seterusnya, dia nak pilih jalan berduka cita ke dia nak pilih jalan untuk bahagia, maka pesan Dr. Abdullah Al-Qarni bagi mereka yang nak bahagia, tunggu sekejap. Jangan pilih lagi jalan untuk berduka cita. Sebaliknya, ambil masa dengan mengajukan kepada diri kita masing-masing beberapa soalan-soalan berikut. Tolong dengarkan 5 soalan yang dikemukakan ini, yang mana mudah-mudahan ianya akan dapat merungkai, mudah-mudahan, saya tak kata ia mesti, tidak. Tetapi jalan untuk bertanya soalan terhadap diri ataupun orang lain, kadang-kadang ianya boleh membantu merungkaikan sesuatu masalah. Ada orang mari jumpa kita, saya ni ada masalah, tapi saya nak cerita, saya tak mampu nak cerita. Mukanya, ya Allah, macam orang kata kalah mendung awan yang nak turun hujan. Punya susah hati dia. Nak kata tak sihat, Alhamdulillah sihat. Awak sakit ke? Tak. Makan dah belum? Dah. Tapi muka orang susah hati ni kita tahu, dia tidak ada cahaya pada wajah dia. Nak senyum pun tak boleh. Nak menangis, dia mungkin malu depan kita, tapi kita tahu dia duk tahan je hati dia. Kita tanya pada dia apa masalah, dia tak boleh nak cerita masalah. Lah kali kita terpaksa merangka beberapa soalan yang boleh merungkaikan permasalahan-permasalahan tersebut.
Tuan jangan bimbang. Batuk lepas lagi pada selesai kuarantin COVID macam ni lah, long COVID. Baru selesai ujung minggu lepas. Alhamdulillah semalam. Minta maaf, maksudnya semalam Ahad baru hari pertama saya lepas kuarantin. So dalam tempoh ni dia akan adalah beberapa batuk-batuk, tetapi insya-Allah biidznillah taala tidak menjangkitkan sesiapa. Bila kita tanyakan soalan-soalan ni, mudah-mudahan ianya akan dapat mencari punca di manakah sebenarnya masalah yang menyebabkan kita ataupun sesiapa membungkam diri dia ataupun sedih. Maka inilah 5 soalan yang dipilih oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang ikut pengajian kitab ni daripada awal, tuan-tuan tahu beliau adalah merupakan orang yang pernah dipenjarakan. Bukan penjara sebab dia buat jenayah, tidak. Ada sebab-sebab yang lain, tuan-tuan carilah apa sebab dia. Kalau nak ikut, dialah orang yang paling berduka cita. Pasal apa? Sebab kena penjara. Mungkin tak buat salah. Salah daripada salah dunia lah maksud saya. Tak merompak orang, tak mencuri duit orang, tak kacau siapa-siapa daripada yang namanya kezaliman kepada manusia. Cuma bila mana dia bercakap benda betul, orang tak suka, orang menjaga dia. Tak apalah. Namun daripada pengalaman hidup dia, yang hidup dalam keadaan terpenjara tersebut, inilah yang dikongsikan daripada soalan-soalan yang mudah-mudahan ianya sebagai jalan untuk mengeluarkan diri kita daripada keadaan yang kita kata mungkin kita tak nampak. Masalah kita tu sebenarnya insya-Allah bukanlah satu perkara yang terlalu besar untuk buat kita berduka cita. Maka soalan yang pertama, apa kata beliau? Kalau tuan-tuan nak berduka cita, makcik-makcik kita, kakak-kakak kita kat belakang, kalau nak berduka cita, soalan yang pertama yang patut kita ajukan pada diri kita, adakah kita sanggup untuk menangguh, menikmati hidup hari ini kerana takut akan hari esok, ataupun kerana masih lagi ada harapan yang akan tiba pada hari esok. Dua keadaan yang mungkin berlaku esok hari. Orang biasanya bimbang, takut ni apa dia? Orang bimbang takut untuk benda yang akan datang. Tak ada orang kata, kenapa kau takut? Aku takut dengan benda yang telah terjadi. Tidak. Orang takut dengan benda akan datang. Benda yang telah terjadi, biasanya orang akan bersedih. Itu sebab bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ciri orang masuk dalam syurga, ciri orang masuk dalam syurga apa dia? Dua. Apa dia yang pertama? La khaufun alaikum, tidak akan ada ketakutan ke atas kamu ataupun ke atas mereka. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Kenapa orang masuk syurga ni? Tuhan sebut dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih, dua benda ni. Sebab manusia dia akan hidup di antara dua ni. Dia akan takut untuk benda yang akan datang, dia akan bersedih untuk benda yang telah berlaku. So bila mana seseorang itu dia takut, bimbang untuk sesuatu yang akan datang, sampaikan dia kata, aku nak jadikan diri aku ni diam diri ataupun bersedih untuk esok hari yang belum tentu pun benda yang dia takut itu akan datang, ataupun dia memilih untuk hidup dengan tenang-tenang, baik-baik sahaja, dengan meletakkan harapan esok itu insya-Allah masih lagi ada kebaikan-kebaikan yang boleh dia perolehinya. Misal katalah, tuan-tuan, orang kata sebelum daripada 1 Julai dikabarkan dengan naiknya barang-barang kita ni, memang terasa jugalah. Biasa kita beli RM50, pergi beli dekat supermarket ataupun RM100, dapatlah barang-barang untuk keperluan rumah kita. Sekarang ni kalau nak beli barang rumah,
biasanya kena siapkanlah antara 200 hingga 300 ringgit. Itu kalau orangnya ada anak macam saya, 4 orang anak, seorang isteri. 300 ringgit sekali beli barang. Pasal apa? Minyak saja tu dekat 50 ringgit dah. Kita bimbang, risau masuk 1 Julai, sebelum masuk 1 Julai, panggil anak-anak, himpun anak-anak, sembang dengan mereka, waktu makan dalam dulang dengan anak-anak, sembang. Sekarang ni, jangkaannya barang-barang akan naik, so kita nak kalau boleh masing-masing, bukan nak suruh berjimat sampai tak makan tak, tapi jangan sampai membazir. Kalau dulu biasa beli 4 bungkus nasi, kalau saya beli untuk keluarga saya 4 bungkus nasi. Pasal apa? 2 lagi anak yang terakhir, maksudnya yang ketiga keempat tu kecil lagi, 3 dengan 5 tahun. So kita belilah 4 bungkus nasi, saya sebungkus, isteri saya sebungkus, anak 2 orang lagi tu seorang sebungkus-bungkus, share dengan adik-beradik dia yang 2 kecil lagi tu. So 2 bungkus untuk 4 orang yang kecil tu, tapi biasanya kami makan dalam talam. Bila makan dalam talam ni, biasanya 4 bungkus ni tak habis. Paling banyak pun 3 bungkus setengah, maka setengah tu kebiasaannya. Orang kata, orang kita ni kalau tak habis simpan dalam peti ais. Esok beli lagi 4 bungkus. Baki setengah tu simpan dalam peti ais. Sampai kesudah setengah tu tak habis pun. Maka kali ni bila mana kita mula beli, kita tahu dia takkan habis, kita beli 3 bungkus je. Makan elok, bagi habis. Nanti kalau lapar kemudian, kita carilah apa-apa untuk kita top up, bagi kita boleh makan dalam keadaan tak membazir. Pasal apa? Sebab setengah bungkus nasi tu, kalau dihimpun-himpun seminggu, kita akan dapat 3 bungkus setengah nasi yang telah kita bazirkan. Wal'iyadzubillah. 3 bungkus setengah nasi yang kita bazirkan, kalaulah kita membeli tiap-tiap hari. Bila mana tiba waktu ni, waktu lepas daripada 1 Julai, jangkaannya barang-barang naik, maka barangan yang kita beli pun akan naik juga harga dia. Tapi Alhamdulillah, ada lagi peniaga-peniaga yang baik, yang berupaya untuk menjual dengan harga yang seminimum mungkin. Siang tadi saya masih lagi membeli, sebab apa? Rumah tak siap lagi, tak boleh nak memasak di dapurnya. Jawabnya, paksa beli. Bila terpaksa beli, belilah 3 bungkus nasi dengan 3 lauk. Harga satu-satu juadah yang dia beli, juadah sempurna lah maksudnya. 1 bungkus nasi dengan lauk, dapatlah pada harga yang saya kira munasabah, sebungkus RM7. Bentar tuan-tuan ya. Bila makan dalam family dengan talam, makan dalam talam dengan anak-anak semua 3 bungkus, bila mana nak habis-habis makan tu, masih lagi ada baki tumpuk-tumpuk yang anak-anak kata dah kenyang, tak nak. Kamilah, biasanya mak ayah lah kena habiskan. Duduk fikir, kita kata inilah yang dikatakan rezeki Allah. Kita bimbang dengan peningkatan itu dan peningkatan ini, tapi bila mana Allah tulis rezeki kita tu ada, Alhamdulillah, ia tidaklah sampai membebankan. Orang kata tak apalah ustaz makan gaji, ada gaji. Ya, tapi orang makan gaji ke orang tak makan gaji, kalau dia biasa beli, maksudnya dia faham akan ada kesan daripada penggunaan wang harian yang dia belanjakan pada kadar biasa dan pada kadar selepas 1 Julai itu, dia akan ada efek juga pada diri dia. Tapi bila mana kita dapat duduk makan dengan anak-anak, jamah sama-sama, masuk suap makanan dalam mulut kita, kalau kita ambil peluang yang kita dapat nikmati dengan keluarga sebegitu rupa, dalam keadaan anak-anak gembira tanpa bersoal banyak. Pasal apa? Sebab mereka dapat sesuatu yang mengenyangkan perut mereka, dan kita pun gembira mereka dapat menyuap sesuatu dalam mulut mereka. Adakah peluang-peluang begini kita harus lepaskan semata-mata dek kerana bimbangkan hari esok? Biasanya kalau orang bimbang, dia tak dulu makan. Contohlah, bimbang hari esok tak dulu makan, tak apalah korang makanlah dulu. Bapak tak rasa nak makan ataupun mak tak rasa nak makan sebab bimbang esok hari. Patutkah keadaan yang kalaulah diambil kepada keadaan ini tadi, kita terjemahkan dalam hidup kita masing-masing, tuan-tuan? Patut tak kita lepaskan masa untuk kita makan dengan anak-anak kita,
makan dengan ahli keluarga kita dalam keadaan yang kita kata pada waktu itu, kalaupun ada kesedihan, kita boleh tangguhkan kesedihan dan kita memilih untuk menikmati hidup hari ini. Ataupun bagi orang yang berduka cita, dia pilih pilihan kedua, tak apalah, aku tangguh untuk menikmati hidup hari ini dek kerana melayan kebimbangan hari esok. Patut tak kita buat begitu? Duduk balik-balik kita fikir benda ni, kita kata mereka yang mampu untuk menikmati kehidupan hari ini, macam tuan-tuan, Masya Allah, duduk sandar je dekat dinding kan, nikmat ke tidak? Nikmat. Esok jadi macam mana? Wallahu a'lam. Serah pada Tuhan. Tenang tak jiwa sekarang? Tenang. Hutang ada ke? Kerja tak selesai ke? Apa benda pun, kalau waktu kita sedang menikmati hidup pada hari ini, nikmatilah ia dan syukurilah akannya. Saya ingat pesan almarhumah nenek saya waktu saya duduk dengan dia. Dia kata pada saya, dia kata, waktu kamu menikmati sesuatu juadah di hadapan kamu, maka jangan kamu kedekut akannya. Kedekut ni maksudnya membataskan diri kita sampai peringkat kita merasa kempunan untuk merasainya kerana ketakutan hari esok. Tak kiralah takut dengan duit ke, takut dengan sakit ke, takut dengan apa-apa. Dia kata nikmatilah seadanya, bukan melampau. Nikmatilah seadanya, sebab percayalah pada waktu kamu menikmatinya, itulah rezeki yang telah ditentukan buat kamu. Apa yang bakal berlaku esok hari, itu merupakan rezeki esok hari. Esok hari bila mana dah tak boleh makan nanti, dah tak boleh nak menikmati lagi, maka itulah rezeki pada masa tersebut sesuai dengan keadaan kamu yang telah Allah tentukan begitu. Selesai hidup. So apapun keadaan kita, soalan yang dikemukakan ini bagi saya relevan. Betapa orang yang kadang-kala bersedih dalam hidup dia, menghabiskan masa dia dengan bersedih, melepaskan kebahagiaan dia pada hari ini, terutamanya kerana kebimbangan akan hari esok yang belum tentu seperti mana yang disangkakan keburukannya. Suami meninggal hari ini, anak ramai, orang jamu makan pada dia, dia tak nak makan pasal apa? Risau, esok-esok anak saya ni nak makan apa? Contohnya. Hilang kerja hari ini, alhamdulillah duit gaji bulan ni dapat. Cuma bulan depan gajinya macam mana belum tentu. Tapi depan kita ada makanan, ada, nikmati dulu. Esok insya-Allah ada rezeki yang lain. So pilihlah pilihan yang betul, pilihan yang tepat, dengan tidak menangguhkan kenikmatan yang telah Tuhan berikan pada hari ini daripada perkara yang halal lah, of course. Jangan pula kita kata, betul macam Ustaz cakap, nikmat depan mata ni bedal je dulu, walaupun benda haram. Jangan, itu benda yang dilarang. Benda yang halal depan kita, nikmati dulu. Apa kemungkinan hari esok? Itu perkiraan yang kedua yang perlu kita datangkan esok hari, bukan pada hari ini. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, adakah saya perlu menjadikan hari ini menjadi amat pedih dengan membayangkan hal-hal yang sudah berlaku pada masa yang lalu, yang sudah lapuk bersama dengan berlalunya waktu dan juga zaman? Kalau tadi yang pertama, orang yang bersedih, berduka cita untuk hari esok yang ditakutinya, yang kedua ni, perlu tak kita jadikan hari kita yang sedang kita nikmati bahagia sekarang ni? Dah elok mari masjid, alhamdulillah, tenang rasa, tenang. Seronok, dapat ibadah sama-sama, ya. Dah bahagia ke sekarang? Bahagia. Tapi tengah duduk dengar kuliah ceramah ni, tiba-tiba memori lalu tu menggamit diri kita untuk mengenangnya kembali.
Dan memori yang dipilih untuk dikenang kembali itu adalah daripada memori-memori sedih. Patut tak kita buatkan hari yang sedang kita nikmati bahagia ini dengan memedihkan ia, dengan mengenang kembali memori-memori lalu yang menyebabkan kita akan hilang nikmat bahagia sekarang kerana kesedihan semalam. Sedangkan hari ini patut kita gembira. Cerita semalam, cerita sedih. Betul, itu nasib ataupun kita kata takdir rezeki semalam, sedih. Hari ini punya apa cerita? Hari ini tak ada apa-apa masalah berlaku, alhamdulillah, yang berlaku semalam. Tapi tolonglah jangan bawa cerita semalam masuk dalam hidup kita hari ini. Patut ke kita jadikan cerita sedih semalam untuk mengganggu kebahagiaan pada hari ini? Ini soalan yang kedua. Kalau kita rasa tak patut, maka jangan buat. Maka jangan buat. Sebabnya apa dia? Sebab kalau kita buat juga dengan kita kenang kisah sedih semalam, ini akan membuatkan bahagia yang sedang kita kecap pada masa tersebut akan hilang. Ini nasihat daripada Dr. Aid Abdullah Al-Qarni dalam bentuk persoalan. Yang ketiganya, adakah ketika mana bangun pada waktu pagi, kita bangun pagi-pagi, pagi tadi kita bangun. Petang ni pun kalau kita tidur petang tadi, dah bangun. Bila kita bangun pagi-pagi, especiallynya bila kita bangun pagi ni, kita semangat. Adakah saya sudah berazam untuk menggunakan sebaik-baiknya hari ini dan mengambil faedah yang sebanyak-banyaknya daripada waktu yang hanya berjumlah 24 jam ke depan? Adakah kita telah pun menyimpan azam daripada seawal pagi tadi? Saya nak gunakan sungguh-sungguh hari ini untuk saya mendapat bahagia yang sepatutnya. Ada tak azam tu dalam diri kita? Esok pagi tolong buat benda ni. Bangun pagi-pagi, tolong letakkan dalam keazaman kita, niat dalam hati kita, saya nak usaha buat malam ni biar, minta maaf, nak buat malam ni ke, buat siang hari ke, jadikan waktu yang sedang saya tempuhi ataupun yang akan saya tempuhi dalam masa terhampir ini adalah waktu yang akan memberikan kebahagiaan kepada saya waktu hari ini. Bila mana kita letakkan keazaman tersebut, insya-Allah apa sahaja yang mendatang, sama ada ketakutan terhadap hari esok yang akan tiba ataupun kesedihan daripada memori lalu yang mungkin datang menjengah kembali dalam fikiran kita, ianya akan segera tertolak jauh kerana kita dah ada azam tadi. Saya nak jadikan hari ini hari yang saya nak, kalau boleh saya boleh senyum dengan semua orang, saya tak nak lagi sedih-sedih dan sebagainya. So soalan dia kata, dah ke kita azam pagi tadi? Tapi sekarang dah malam. Tapi malam ni ada masih lagi berbaki kepada kita beberapa jam sebelum kita memasuki hari yang berikutnya. Tak bolehkah kita lepas daripada ni, balik daripada sembahyang isyak ni, saya nak jadikan jam-jam yang terakhir daripada hari ini adalah hari yang saya paling bahagia. Waktu tu tuan-tuan akan tengok insya-Allah ada beza antara orang yang ada azam dengan orang yang tak pernah meletakkan azam apa-apa. Bila mana dia ada azam lepas ni, contohnya dia tahu antara yang membuatkan saya bahagia, saya nak pastikan sebelum saya tidur malam ni saya boleh baca surah Al-Mulk. Biar kata malam ni tak jadi macam malam semalam terbongkang tidur depan TV. Tak sempat baca apa-apa, terlena terus tidurnya. Tak jadi macam malam semalam. Apa malam semalam? Duk layan bola sampai pagi. Tapi apa amal ibadat pun tak buat. Itu bukan orang yang berazam untuk menjadikan hari dia bahagia. Tak. Malam semalam ada bola kan? Contohnya, tengok bola semalam. Tapi kalau orangnya ada keazaman, dia akan buat sungguh-sungguh. Tambah pula kita berada dalam waktu yang terbaik ni. 1 hingga 10 Zulhijjah ni tuan-tuan,
ini waktu yang terbaik. Kalau kita tak mampu nak merencana ataupun nak meletakkan keazaman yang sungguh-sungguh untuk dapatkan yang terbaik dalam hidup kita, seperti mana yang telah kita buat sungguh-sungguh pada Ramadan yang lalu. Tuan-tuan ingat tak pengalaman kita buat Ramadan yang lalu 10 malam yang terakhir? Kita buat sungguh-sungguh nak dapatkan apa? Nak dapatkan janji pembebasan daripada azab api neraka contohnya. Nak dapatkan malam Al-Qadar yang belum tentu bila berlaku. Tuan-tuan, untuk 1 hingga 10 Zulhijjah, hari terbaiknya telah pun disebutkan. 10 malam yang terakhir daripada Ramadan, hari terbaik ataupun malam terbaiknya, ya kita tahu ianya malam Al-Qadar, tapi waktunya kita tak tahu. Tapi 1 hingga 10 Zulhijjah ni tuan-tuan, Allah dah sebutkan masa yang terbaik itu bila? Bila? Daripada 9 Zulhijjah. Permulaannya, kemuncaknya 10 Zulhijjah. 2 hari ini adalah 2 hari yang terbaik, yang kalau manusia ambil kesempatan sungguh-sungguh, dia akan dapat amal terbaik dalam tempoh setahun. Bahkan ianya boleh mengalahkan amal dia daripada Ramadan yang telah lalu. Subhanallah. Kita bila sebutkan tentang malam Al-Qadar, semua bahkan nak berlumba pasal apa nak dapat amal ibadah 84 tahun. Tapi tuan-tuan jangan lupa apa yang Nabi sebutkan. Amal dalam tempoh 1 hingga 10 ini, amal lain pada waktu lain tak dapat challenge. Kita tak kata amal malam Al-Qadar itu tak besar, besar 84 tahun. Tapi siapa yang dapat beramal dalam tempoh 1 hingga 10 ini, ia lebih besar. Tapi nak boleh dapat, kena ada keazaman. Nak ke kita cipta bahagia bagi tempoh 1 hingga 10 ni, bahagia yang sebenar, bahagia dunia akhirat, ataupun kita nak memilih jalan derita, lepaskan peluang terbaik dalam tempoh 1 hingga 10 ni. Itu soalan yang ketiganya. So, pagi-pagi bila kita bangun, letakkan azam dalam diri kita untuk gunakan hari yang Tuhan berikan kepada kita ni dengan sebaik-baiknya dan mengambil faedah yang sebanyak-banyaknya. Dapat tak dapat hari tersebut, itu rezeki yang Allah bagi. Tapi kita dah buat kerja kita. Yang keempatnya, orang yang nak bahagia, dia bukan takat berazam bagi tempoh setahun. Bagi tempoh 1 hari. Tadi saya sebutkan pagi-pagi kita bangun untuk kita dapatkan kebaikan bagi tempoh sehari kan. Tapi Dr. Aidullah Al-Qarni disebutkan apa? Adakah saya mampu untuk mengambil faedah daripada rangkaian saat demi saat dalam hidup hari ini? Dia bukan takat fikir, aku nak hari ini aku dapatkan faedah yang terbaik untuk hari ini. Tak. Tapi orang yang nakkan bahagia sampai dia mampu menghitung setiap saat yang berlalu dalam hidupnya dan tidak dilepaskan akannya, melainkan apa yang terbaik yang dapat dikecap daripada faedah hari yang Tuhan berikan nikmat hidup sekali lagi pada diri dia. Antara pengalaman kerja yang pernah saya lalui dalam hidup, satu ketika saya diberikan seorang bos yang agak, Masya Allah, agak teliti dalam kerjaan. Bila mana mula-mula masuk kerja 8.25 pagi, 8.30 lah, tapi biasanya sebelum 8.25 tu kita kena hadir di pejabat. Masuk 8.25 tu 5 minit, dia minta masing-masing duduk depan komputer masing-masing. 5 minit saja dia kata, tolong rencanakan setiap jam kamu berada di pejabat ini, apa yang kamu nak buat setiap jam. Jam pertama kamu nak buat apa, jam kedua kamu nak buat apa, jam ketiga kamu nak buat apa, sampailah kita balik pukul 5.30 petang. Dia minta kami senaraikan dalam masa 5 minit, ringkas saja, dan dia minta kami patuhi apa yang telah kami tuliskan tersebut. Bagi setiap perkara tersebut, dia ada jadual dalam Microsoft Outlook tu, dia minta kita bubuh je. Nanti dia akan tengok daripada kerja yang telah kita bubuh dalam tempoh 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi kesan daripada dia buat begitu, Masya Allah, banyak kerja yang selesai. Dan kalau tak selesai pun tidaklah sampai dia marah, tidak.
Cuma dia mengajar untuk kita menghargai setiap jam kita berada di tempat kita bekerja. Alhamdulillah, itu antara latihan yang pernah dirasai satu ketika dahulu. Tapi itu untuk hidup dunia. Pasal apa kena buat begitu? Sebab nak dapat gaji 25 hari bulan. Tapi kita nak dapatkan hidup bahagia akhirat, apa yang perlu kita perhitungkan bukan takat jam lagi, bukan takat minit lagi, tetapi yang perlu kita perhitungkan ialah sampai every second dalam hidup kita. Sebab apa? Every second ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah. Saya pun kena percaya, tuan-tuan pun kena percaya. Tuhan akan tanya every second yang Tuhan bagi pada kita, what you have been done with it. Apa yang telah kamu selesai dengannya? Tolong tanyakan diri kita. So, kalau orang nak bahagia, setiap saat tersebut perlu diperhitungkan untuk tujuan apa dia? Cuba dapatkan faedah sampai kepada saat. Cuma tak tahulah masyarakat kita sanggupkah dia berkira sampai begitu, sebab masyarakat kita ni dikenali dengan orang yang suka menangguh masanya. Tak apalah. Tapi ini soalan untuk orang yang mencari bahagia, soalan yang keempatnya. Dan yang kelimanya, bila mana kita dah nampak jalan-jalan untuk merungkai, jalan untuk mendapatkan bahagia tadi, dua prinsip yang awal adalah prinsip untuk mengetepikan kesedihan dan juga duka cita. Dua lagi soalan yang datang selepas daripada itu, kalau tuan-tuan perasan, ialah jalan untuk nak merangka bahagia. Dua benda ni, dua jalan nak tepis duka cita. Jangan takutkan akan hari esok, jangan sedih dengan hari semalam daripada dunianya. Dan dua lagi, keazaman di awal pagi dan juga cukup teliti menggunakan masa yang Allah bagi daripada saatnya untuk mendapatkan faedah. So daripada dua ni, soalan yang kelima yang dilontarkan untuk orang yang nak dapatkan bahagia, nak elakkan duka cita ini, iaitulah soalan yang paling penting. Bila kita akan buat 5 soalan yang telah pun kita tanyakan ini? Soalan yang kelima ni ditanya, bilakah saya akan memulakan sesuatu itu semua? Minggu depan, esok, ataupun hari ini? So kita nak mulakan diri kita mengecap bahagia sebenar itu bila? Kalau kita buat semua ni, dia kata insya-Allah lagi cepat kita mulakan, biiznillahi ta'ala, mudah-mudahan bahagia itu lagi cepat mendatangi diri kita. So ini tajuk yang ke-80. Tajuk yang ke-81, saya harap tuan-tuan dapat tangkap 5 soalan tadi dan dapat cuba untuk kita nak duduk satu ketika waktu kita sebelum tidur ke, fikir soalan tersebut dan kemudian jawab dengan jawapan yang benar. Tajuk yang ke-81, pesan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, jangan berduka cita jika sering ditimpa musibah. Bertanyalah lagi kepada diri kita sendiri. Ada soalan yang berikutnya selepas daripada tajuk ni. 3 soalan lagi. Bagi orang yang mungkin tak selesai dengan 5 soalan tadi, dia perlukan soalan yang lain untuk membimbing dia mencari bahagia. Apa dia tuan-tuan? Dia kata, Ustaz, 5 soalan tadi tu tak hilangkan lagi risau saya, tak hilangkan lagi bimbang saya, tak hilangkan lagi sedih saya. Apa yang perlu saya buat? Kata Dr. Abdullah Al-Qarni, tanya lagi 3 soalan ini. Okey, awak bersedih, awak risau duka cita. Soalan yang pertama, agak-agak daripada kesedihan kamu ni, daripada ketakutan kamu ini, apakah kemungkinan yang paling buruk yang awak jangka awak akan hadapi? Dia panggil lagi 4 minit insya-Allah. Subhanallah. Apa kemungkinan yang paling buruk yang akan berlaku?
Agak-agak. Duduk, fikir balik. Sekarang ni awak kata awak risau bimbang, awak sedih dengan segala benda tertentu ni. Apa benda yang paling buruk daripada sedih awak dan apa benda yang paling awak takut untuk esok hari ni? Kita akan dengar jawapan yang pelbagai kalau kita nak dengar. Kalau kita tanya pada kawan-kawan kita yang sedih, contohnya, hatta kalau kita sedih sendiri pun, waktu kita sedih tu cuba catatkan apa yang kita sedih, apa yang kita bimbang. Kalau kita tak dapat jawapan pada masa tersebut, maksudnya jawapan bagi jawapan yang kita berikan. Agak-agak patut ke saya bersedih dengan tajuk ini, dengan sebab ini, ataupun adakah patut saya takut dengan perkara ini? Nak tahu jawapan dia, tunggu esok hari ataupun masa akan datang, tuan-tuan renung balik pada apa benda yang tuan-tuan takut dan tengok balik apa benda yang tuan-tuan sedih. Jawabnya, kita pasti akan tersenyum sendiri pada masa tersebut. Kita akan katakan, alangkah baiknya pada ketika mana aku memilih untuk bersedih dek kerana perkara ini, ataupun bimbang dek kerana perkara ini, pada waktu itu kedua-duanya aku tolak ke tepi, sebab apa yang datang selepas daripada itu tidaklah seperti mana yang kita jangkakan daripada perkara yang terburuk tersebut. Biasanya begitu. So kalau kita pilih untuk bersedih ataupun takut kerana sesuatu, soalan ni penting. Agak-agak apa benda yang paling buruk yang kita akan hadap? Daripada sedih ataupun daripada takut tadi? Fikir je lah. Bukan untuk akhiratnya. Akhirat kita takkan dapat nak fikir. Dunia ni insya-Allah dia takkan lebih daripada kadar dunia. Paling teruk pun apa dia? Matilah. Itu je lah. Kenapa sedih? Saya sakit. Apa yang paling buruk daripada sakit? Mati. Itu je lah. Apa yang awak bimbang? Saya bimbang hari esok pasal apa? Sebab saya sedang sakit. Apa agak-agak yang paling buruk daripada yang sakit ni? Mati. Itu je lah. Tapi kalau kita kata kita menyebutkan tentang bimbang takut kita tentang mati, adakah sama macam kita takut bimbang dengan dunia? Tak sama. Orang yang takut bimbang dengan mati, dia akan bahagia. Tapi orang yang takut bimbang dengan dunia, maka dia akan derita. Kita takut bimbang dengan mati itu sebab kita mari buat amal. Kita akan ingat Allah banyak-banyak. Kita akan sentiasa bersedekah. Kita akan buat amal cukup-cukup. Pasal apa? Takut mati. Orang tengok kita ni bahagia je dan kita juga insya-Allah bahagia. Tapi kalau kita bimbang, the worst scenario itu adalah berkaitan dengan dunia. Bimbang apa? Takut hilang kerja. Dia tak sama macam kita takut mati lah. Tak sama. InsyaAllah orang yang takut mati, dalam erti kata maksudnya, dia takut amal dia tak cukup, maka dia akan buat amal cukup-cukup. Sampailah dia boleh redha dengan Allah dan Allah redha dengan dia. So ini soalan pertama. Yang keduanya, adakah anda sudah menyiapkan diri anda untuk menerima dan menghadapi kemungkinan terburuk tersebut? Awak tahu kan ini jangkaan terburuk yang awak akan hadap. Apa dia? Contohnya macam tadi kita kata kemungkinan saya akan hilang pekerjaan saya. Wal'ayadubillah. Semua kita minta lindung daripada Allah. So tanya soalan tersebut. Daripada awak bimbang sekarang ni, awak sedih sekarang ni, awak dah bersediakah ataupun dah menyiapkankah diri awak untuk berhadapan dengan keadaan tersebut? Masuk isyak dah 1 minit lagi. So apa yang telah awak siapkan untuk menghadapi keadaan tersebut? Waktu kita fikirkan persiapan ini, insya-Allah dia akan menghilangkan yang lain. Oh, rupanya saya perlu bertindak, bukan lagi bersedih. Maka kita berhenti seketika untuk azan isyak. Silakan. Sekejap tuan-tuan ya. Ada satu soalan kita habiskan lepas azan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود. So soalan yang kedua tadi, sudahkah anda persiapkan diri kita untuk berhadapan dengan keadaan buruk yang kita sendiri telah pun meletakkan sangkaan padanya tadi? Itu soalan nombor 2. Dan soalan yang ketiga, soalan yang terakhirnya, apa yang perlu kita tanyakan? Bagaimana nak kita hadapi keadaan yang paling buruk tadi dengan keadaan yang tenang? Soalannya, bagaimanakah kita nak hadapi keadaan yang paling buruk yang kita tahu kita memang kena persiapkan diri kita, usaha kita, ikhtiar kita, tetapi bagaimana kita nak hadapinya dengan tenang? Agak-agak ada jawapan tak tentang perkara tersebut? Memang kita kata persiapan fizikal tu memang kena ada, betul. Usaha kita, alternatif-alternatif yang kita perlu siapkan. Contohnya kita kata, kalau bagi orang yang pantai timur, bila sebut bulan 12 ni masing-masing pakat risau, bimbang akan berlakunya bah ataupun banjir. Benda ni lah memang kebiasaan masyarakat di sana. Tapi bagaimana persiapan kamu? Alhamdulillah persiapan tu dah ada. Tapi macam mana saya nak boleh hadapi tahun ini bah kalau dia kata ia berlaku dengan keadaan yang tenang? Daripada perkara inilah Dr. Abdullah Al-Qarni mendatangkan satu ayat sebagai penutup kepada soalan yang ketiga. Kalaupun kita siapkan persiapan fizikal,
belum tentu ianya akan dapat mendatangkan ketenangan semaksimalnya kepada kita. Tak. Sebab kita tahu kemungkinan itu mungkin boleh berubah. Jangkaan kita kata banjir biasa, tiba-tiba datang lebih dahsyat daripada tu. Ataupun kita dah buat persiapan segala macam, dah beli macam-macam, tiba-tiba tak berlaku banjir, jadi apa yang kita beli itu akhirnya terbazir. Contohnya bekalan-bekalan makan yang kita takkan boleh habiskan dalam masa yang terhad, so ia akan membazir. So bimbang juga. Apa sebenarnya yang patut kita siapkan untuk kita berhadapan dengan kemungkinan buruk itu dengan tenang? Ianya dipetik daripada firman Allah surah Ali Imran ayat yang ke-173. Satu ketika saat Nabi SAW bersama dengan para sahabat berhadapan dengan keadaan yang sangat-sangat sukar, iaitulah pada ketika mana datangnya musuh menyerang Nabi dan juga para sahabat mengepung baginda. Pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaannya apa dia? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat ini merupakan penutup bagi tajuk ni. Apa dia? Saat ketika mana mereka diberitahu oleh orang-orang yang menyampaikan berita kepada mereka bahawasanya kaum kafir musyrik telah pun mengumpul tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Takutlah weh, datang musuh yang banyak ni nak serang kamu. Bimbang tak bimbang? Tapi apakah worst scenario? Worst scenario kita akan mati. Tapi bagaimana nak hadapi keadaan tersebut dengan tenang? Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa yang diperlakukan oleh Nabi dan juga para sahabatnya, maka berita itu tidak lain membuatkan mereka itu bukan bertambah risau, tidak. Jalan yang mereka ambil ialah berita itu makin menambahkan iman mereka, sehingga kan mereka lalu berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami dan dia sebaik-baik pengurus, yakni terserah kepadanya segala urusan kami. Ini perkara yang paling penting yang merupakan kunci untuk kita mendapatkan ketenangan dalam menghadapi apa juga keadaan, sama ada keadaan sedih ataupun keadaan takut, iaitulah iman yang mampu untuk membuatkan kita bergantung berharap hanya kepada Allah. Lalu ketika mana datangnya apapun yang tiba selepas daripada keadaan yang kita sebutkan, jangkaan-jangkaan itu tadi, insya-Allah kita akan dapat melepasinya dengan tenang biidznillah taala. So selesai dua tajuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada saya dan juga tuan-tuan atas apa yang kita kongsikan daripada tips-tips hasil daripada tulisan Dr. A'id Abdullah Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. استووا واعتدلوا واتموا الصف الأول فالأول. Lurus, rapatkan saf, samakan tumit tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتعالى جدك لا إله إلا غيرك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سبحان ربنا. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات الصلاة. السلام عليك. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت يا